Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan ulang kaji tajuk Peraturan Bilik Sains. Okey, Peraturan Bilik Sains. Okey, murid-murid boleh buka buku teks murid-murid muka surat. Okey, muka surat 11 dah. Okey, buka buku teks muka surat 11. Okey, mari kita tengok Peraturan Bilik Sains Unit 2. Okey, apa yang dibuat dalam bilik sains ni murid-murid? Tengok ada guru, ada pelajar 2-3 orang memerhati bahan yang boleh terapung dan tenggelam. Dalam satu bekas lah ni. Okey, semua memerhati bahan yang boleh terapung dan tenggelam. Okey, perkara ni hanya boleh dibuat dalam bilik sains sahaja murid-murid. Dalam kelas tak boleh dah. Dalam kelas biasa tak boleh. Okey, mari kita tengok peraturan bilik sains. Yang pertama kita ada, sebelum kita nak masuk bilik sains, kita kena beratur sebelum masuk ke bilik sains. Okey, beratur sebelum masuk ke bilik sains. Muallim tanya murid-murid, apa yang akan terjadi bila murid-murid tidak beratur? Semua nak masuk bilik sains tapi tidak beratur. Apa yang akan terjadi? Pasti semua akan berebut-rebut. Nanti ada yang jatuh, terguling dan sakit kaki lah. Sakit tangan sebab jatuh. Okey. Yang kedua, peraturan bilik sains yang kedua, cuba tengok gambar dia. Ni gambar ni. Bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Jadi murid-murid kena bersihkan bilik sains dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Ni gambar dia ni. Murid-murid kena bersihkan. Kerusi kena letak atas meja. Pinggan, bekas dan alat-alat bahan yang kita telah guna tadi, kita kena basuh. Kena simpanlah, kena kemaskan balik. Macam mana kita ambil kerusi tu, macam tu lah kerusi tu letak balik lepas kita nak keluar dah. Okey, yang seterusnya peraturan yang ketiga, kita mesti minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Sebelum kita nak masuk ke dalam bilik sains, kita kena minta izin. Kita kena minta kebenaran guru. Tak boleh kita terus je daripada kelas kita pergi nak pergi bilik sains, tak minta kebenaran guru, terus masuk ke dalam bilik sains. Tak boleh. Sebab bilik sains ni berbahaya dah. Dia ada bekas. Tak boleh. Dia kena ada guru yang memerhatikan kita bila masuk bilik sains. Okey, yang keempat, dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Okey, di dalam bilik sains, murid-murid tak boleh berlari, bergurau dan bermain di dalam bilik sains. Okey, kalau murid-murid berlari, apa yang akan berlaku? Meja akan kalau murid-murid berlari, nanti kena meja berdarah ke tidak? Berdarah. Okey, kerusi, kalau murid berlari, bergurau, arti kerusi pun jatuh, terbalik. Bahan-bahan yang murid-murid guna tu kalau terkena tangan sebab bergurau apa semua, pecah. Nanti membahayakan. Jadi, bila masuk bilik sains, murid-murid dilarang bergurau, bermain dan berlari untuk keselamatan. Okey, yang kelima, tengok bawah ni murid-murid. Yang kelima,
dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Di dalam bilik sains, murid-murid tak boleh makan dan minum. Okey, contoh Muallim bagi murid-murid bawa susu ataupun air Milo ke sekolah. Okey, lepas tu bawa donat, bawa ayam KFC. Bawa. Lepas tu Muallim pun ajak masuk bilik sains. Murid-murid bawa makanan tersebut di dalam bilik sains. Okey, apabila murid-murid makan di dalam bilik sains, apa yang akan terjadi? Okey, nanti bilik sains akan kotor lah bila makanan murid-murid, minuman murid-murid tumpah. Sebab tu dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Nanti makanan dan minuman bercampur dengan bahan kimia lah yang kita ada di dalam bilik sains tu. Kita nak gunakan untuk buat eksperimen. Jadi murid-murid tak boleh makan dan minum di dalam bilik sains. Okey. Perhatikan, fahami peraturan bilik sains. Okey, perhatikan situasi di bawah murid-murid. Okey, cuba tengok. Okey. Apakah yang akan berlaku jika kamu mematuhi peraturan bilik sains? Ada 5 tadi. Jika murid-murid semua patuhi peraturan bilik sains, apa yang akan terjadi? Bilik sains akan menjadi lebih bersih dan kemas. Murid-murid tak makan dan minum di dalam bilik sains. Bilik sains akan menjadi bersih dan kemas. Murid-murid simpan, murid kemaskan kerusi, meja sebelum keluar. Jadi bilik sains jadi kemas. Okey, yang seterusnya, apakah yang akan berlaku jika kamu tidak mematuhi peraturan bilik sains? Kita tadi dilarang makan dan minum. Kita tadi dilarang bergurau dan bermain. Sekarang ni, kalau murid-murid tak patuhi peraturan bilik sains, murid-murid bergurau, murid-murid bermain, murid-murid berlari, murid-murid makan dan minum, murid-murid tidak simpan kerusi dan meja. Okey, apa yang akan terjadi? Bilik sains menjadi kotor dan bahaya. Kerusi jatuh apa semua tu sebab berlari. Okey, lepas tu tangki tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Jika kita dah buat eksperimen, murid-murid tak pergi simpan betul-betul. Tak buang dalam tong sampah. Tapi murid-murid pergi buang bahan tersebut dalam tangki. Jadi tangki pun tersumbat lah. Okey, yang seterusnya, muka surat 13. Meminta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains ialah satu amalan yang baik, murid-murid. Bila kita minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains, pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Guru pun tidak terganggu. Murid-murid pun yang nak belajar tak terganggulah kalau kawan kita nak masuk kelas dengan minta izin. Okey, seterusnya bermain di dalam bilik sains boleh mencederakan kamu. Pembelajaran tidak dapat dilakukanlah kalau bilik sains murid-murid bermain. Kursi jatuh, murid-murid jatuh. Tengok. Nanti luka dekat lutut, dekat tangan. Jadi pembelajaran yang kita sepatutnya belajar pada hari ini tak dapat dilakukan. Okey, nyatakan kepentingan mematuhi peraturan bilik sains. Ni jawab dalam kelas Google Meet nanti dah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.